Macam suami isteri lah hari ni kan, macam saya kata tadi. Tu bila saya tanya orang perempuan, bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Makin slow makin tak bunyi kau, aku tanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berhormat Tuan Khairuddin bin Abu Hanifah, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Belanja, Yang Berusaha Encik Nur Hisham bin Karno, Timbalan Pengurusi Pemadam Daerah Perak Tengah, Yang Berusaha Encik Muhammad Zahir Shah bin Mat Isa, Majlis Keselamatan Negara Daerah Perak Tengah, Ketua-Ketua Jabatan, Wakil-Wakil Jabatan dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersama-sama dengan topik yang menarik, dengan topik yang menarik, iaitu keluarga sakinah, cerminan masyarakat madani. Kan, tajuk memang grand lah. Masyarakat madani, sebab dia ikut selera penganjur tajuk ni. Jadi dia kata yang penting ada bunyi lain sikit kan. Keluarga sakinah, keluarga tenang, kan, keluarga yang tenang, cerminan, makna gambaran masyarakat madani. Masyarakat madani ni maksudnya bukannya masyarakat yang apa, tapi masyarakat yang maju. Maju mana? Maju dan membangun, berjaya, bukan hanya di luar tapi juga secara rohaninya. Bukan hanya di dunia, bukan bersifat material saja, bukan kebendaan, tapi juga di dunia dan juga di akhirat. Faham tak katanya? Faham tak? Alhamdulillah. Maka sekianlah ceramah hari ini. Bukan susah sangat, kalau dah faham settle lah kan. Jadi tak payah dengan ceramah macam tu. Jadi kena dengar. Tu sebabnya kalau kita tengok tentang keluarga sakinah ni, keluarga sakinah ni apa? Apa sebenarnya dimaksudkan dengan sakinah? Sejajar dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang mana Allah Taala sebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surahul Azim. Ayat ini membawa perkataan sakinah itu. Dulu kalau kursus, kalau ceramah keluarga ni, keluarga bahagia, rumahku syurgaku, itulah tajuk dia ulang. Lepas tu tiba-tiba keluarga sakinah mawaddah warahmah, tiba-tiba. Tu sekarang lah ni. Tapi yang latest, keluarga sakinah, cerminan masyarakat madani, tu latest. Kira macam orang kata up to date lah kan. Jadi makna bila sebut sakinah ni dalam ayat ni tadi, bermaksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, dari jenis-jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Tenteram itulah sakinah. Cenderung dan tenteram, itu sakinah. Cenderung sikit-sikit dia. Suami I kan, dia tak boleh, dia mesti kena sebut suami dia. Bini aku kan, sikit bini aku. Makna pasangan dia tu, dia cenderung, dia kalau ada rujukan dia cenderung sebut tu. Sebelum kahwin, sampailah dah kahwin, ada satu kecenderungan. Kalau ikut mak aku dulu, dia kata, ayah aku dulu selalu macam ni. Ayah aku dulu kalau makan kan mesti, dia akan sentuh. Tapi lepas dah kahwin, suami isteri banyak.
kan? Dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang, dan sesungguhnya pada demikian itu kan, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Ar-Rum, Rum, R-U-M, kan, Ram-Mim. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Jadi dengan mawaddah ni kasih sayang. Apa kaitannya dengan kita cerita hari ni, komuniti bebas dadah ni, program mahabbah ni program kecintaan, program kasih sayang. Hidup kita berkasih sayang. Apa masalahnya? Sebab kebanyakan kes keterlibatannya dengan najis dadah ni berpunca daripada salah. Pahala tu tertipu tu. Kan? Berpunca daripada kurangnya kasih sayang. Sama ada tak ada kasih sayang langsung ataupun kurang kasih sayang daripada pihak-pihak yang sepatutnya. Mak dan ayah, anak-anak. Kenapa orang dulu tak macam sekarang tapi lebih bahagia? Soalan dia kan, orang dulu tak ada pun I love you tu, tak ada. Mak ayah kita tak ada, tak pernah. Kadang susah nak dengar mak ayah kita sebut sayang abang tak? Sayanglah. Susah nak dengar. Perkataan yang ada pada budak-budak hari ni, pada Gen Y hari ni, Gen X, Gen Y, generasi kini kan. Dulu tak ada, tapi lebih bahagia. Sebab kasih sayang bukan sesuatu yang hanya untuk dilafazkan. Ada kalanya ia tidak dilafazkan, tapi ia dirasai. Seorang ibu, contoh kan, saya bagi banding apa beza isteri dengan ibu dia pada seorang suami. Pada seorang isteri, apa beza mak dia dengan suami dia? Bila dia balik rumah, kan, bila dia balik rumah, orang perempuan soalan yang paling kerap tanya, lambat balik ni? Kan? Soalan, asal awal sangat balik? Soalannya tu. Kadang suami, ingat lambat lagi balik. Suami pun sama. Tapi balik rumah mak, masuk je mak nampak muka, dah makan belum? Soalan seorang ibu. Dia tak payah sebut, mak sayang kau sangat-sangat nak. Tak payah sebut macam drama Melayu, bom. Drama Melayu tu, mak sayangkan anak-anak mak, bom. Kebanyakannya tak sebut. Tapi kita rasa. Jawapan kita kat mak kita, kalau kita jawab macam ni, kalau kita jawab dengan mak kita cakap macam mana tau? Mak kita kata macam ni, dah makan belum? Tadi adalah makan sikit, terus mak kita masak. Waktu kita makan baru dia tanya, tiba-tiba balik apa hal? Baru tanya, kan? Tak kerja ke ini? Waktu tengah makan kan buat, sedap betul lah rumah ni, gitu kan? Tak, antara ni. Itu sebabnya kasih sayang ni, tapi hari ni alangkah hebatnya kalau disebut dan juga dirasai. Sayang sekali pada hari ni banyak sangat bahagia tu tidak dapat diterjemahkan dengan realiti hati dan perasaan. Berapa ramai orang terpaksa menunjukkan cinta dia, menggambarkan kasih sayang palsunya di dalam media sosial. Ini realiti hari ini. Saya waktu saya berceramah di Puspen kan, pusat pemulihan narkotik ni. Saya pergi dekat pusat pemulihan di Sungai Besi, Puspen, yang mana dia menempatkan warga yang datang secara sukarela untuk memulihkan diri. Dan bila berbual dengan mereka, kebanyakannya adalah berpunca daripada pengabaian. Dan ada juga yang kaya-kaya, bukan tak ada duit, duit cukup segala-galanya, tetapi mereka terdedah dengan sahabat-sahabat yang sama-sama rosak dengan dia. Yang ini yang berlaku. Itu sebabnya kita kena faham Dan yang penting dalam keluarga ni adalah kasih sayang tadi. Kecenderungan, ketenangan, kasih dan sayang. Bila ada kecenderungan kasih dan sayang,
maka ahli keluarga ni tak adalah sibuk cari lain, cari sumber lain. Anak-anak pun nak cakap dengan ayah, bah, sibuklah. Sekali kita reject anak kita, sampai bila-bila anak kita tak cari kita, tu kita kena ingat. Jangan reject dia. Dia carikan kawan dia, dia rasa pula, tengok kawan dia nak support dia. Korang je yang faham aku. Habis tuan-tuan. Bila dia rasa ada entiti lain yang lebih faham dia, susah gitu. Ini yang penting kita faham dalam perhubungan. Macam suami isteri lah. Hari ni kan, macam saya kata tadi, tu bila saya tanya orang perempuan, bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Makin slow makin tak bunyi kau, aku tanya kan. Bahagia letak kat mana? Kat mana? Oh, seorang. Yang lain hati, yang seorang duit, semua pandang. Duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya nak pakai duit. Itu pada dia lah. Betul lah tu. Tukang cing pun kau nak bayar, kan? Kita nak masuk ke hotel pun tanya, kan? Ini kalau ni berapa kena bayar ni? Duduk ni berapa kena bayar ni? Ni minum kat ni kena bayar ke tidak ni? Jadi tu antaranya lah. Tapi ramai yang jawab bahagia letak kat hati. Tapi tak bahagia tak? Apa pasal? Sebab kadang-kadang dekat hati ni mengangkat naik, pergi ke mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Tak bahagia. Itu sebab saya selalu pesan, jangan ajak anak keluarga kita ini tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana sesungguhnya satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Masa tu orang ada duit banyak, kan? Orang ada duit banyak, orang ada kedudukan, orang ada pangkat, orang ada segala-galanya dalam dunia ni. Akhirnya satu soalan orang tanya dia, kau tak bahagia ke? Soalan orang tanya dia. Contoh, cuba tanya YB dah. Dia dah dipilih jadi YB. Cuba tanya dia, bahagia ke tidak? Muka pun kusut nampak. Dia kejap lagi nak pergi mana pula? Lepas ni ada, hari ni bersusun program tu. Tuan-tuan ingat ni pagi ni ke program dia? Tak ada, penuh. Iya tuan-tuan. Apa persamaan Samsul debat dengan YB? Pertama, tuan-tuan boleh tengok, dia datang disambut. Aku pun datang disambut tadi. Balik diiring, insya-Allah balik pun diiring. Makan tempat VIP, insya-Allah aku pun makan tempat VIP. Habis apa beza dia? Ada satu perbezaan. YB bagi peruntukan, aku dapat peruntukan. Itu beza dia. Adalah gurau YB Tapi betul. Kadang-kadang kita sibuk, kenapa aku tak boleh jadi YB? Tanya dia. Yang jadi YB, kalau kau nak ambil lah. Betul. Kenapa aku tak jadi pengurusi pemadam? Tanya dia. Pening kepala. Kalau senang main padam, dia tak mau. Dia sibuk nak buat program ni. Ada je program nak kena susun, kan? Bukan senang. Yang jadi ketua-ketua jabatan yang datang hari ni, pening kepala. Aduh, datang dah. Dalam banyak-banyak perkara orang nak buat, pada hari Jumaat pagi, ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Tak sahlah buat muka excited sangat macam nak dengar ceramah. Semua muka tu. Tapi ada juga yang gembira. Alhamdulillah pagi ni dia ceramah. Habis ceramah dah tengah hari. Lepas Jumaat dah tinggal berapa jam? Esok cuti. Betul tak kan? Ada orang positif macam tu. Jadi sudahnya definisi bahagia ni berbeza-beza. Betul tak? Berbeza. Jadi simple aja. Tu sebab Nabi ajar kita, hiduplah seadanya. Nabi ajar kita. Hidup kita ni tak lama. Kalau tengok pada umur masing-masing, tengoklah. Dah 40, 50 lebih ke atas dah.
Yang orang-orang lama tu dah menghitung hari nak pencen. Aduh, berapa tahun dah lagi. Tak sabar rasanya. Sekejap je. Lepas ada pencen dah mula join aktiviti surau dengan masjid kat kampung. Dengan geng-geng dia. Pergi kuliah duha, pagi, petang. Dah mula batuk-batuk. Dah mula menjalani rawatan pemeriksaan berkala di klinik kerajaan. Ni cerita betul. Kan? Masa tu apa lagi nak kerja? Sebab dunia ini, itu sebab dia sebut dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Ni nak gaduh-gaduh baik apa? Saya selalu cakap, mati besok 3 benda je Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tak tanya tangga gaji kau dah sampai kat mana. Allah Ta'ala tak tanya kau panjkat macam mana. Tak. Allah Ta'ala tanya lebih detail lagi. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Itu pertama, tentang nikmat. Nikmat umur. Macam mana kau habiskan umur kau dulu? Kan? Aku dulu banyaklah heboh dengan itu, dengan ini, sibuk dengan itu, dengan ini, dengan aktiviti persatuan lah, itulah, inilah, apalah, macam-macam. Nikmat apa lagi? Nikmat muda. Masa muda dulu kau habiskan untuk apa? Muda tu banyak main-main, banyak enjoy. Contohlah, aku banyak kerja-kerja part time, cari duit. Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat harta. Dari mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Jadi jangan cakap duit aku, sekali aku lah aku nak beli apa. Jangan cakap macam tu. Orang perempuan kan, waktu PKP itu, orang lelaki, satu bisikan yang selalu dia dengar. Tin 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 tin, ada je barang sampai. Tin 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 tin. Anak saya sampai cakap, "Hai kawan Alung lambat pula hari ni." Dia sampai cakap tu. Dia nyindir mak dia. Ada je barang sampai. Betul, tak ada masalah beli, tapi pastikan daripada mana duit itu kita dapat, dan barang yang kita beli itu bukan sia-sia. Sebab kita akan ditanya, apa yang ke mana kau belanjakan? Beli beg tangan sampai 200 biji, kau masa bila kau nak pakai? Beli kasut sampai 500 pasang dah macam bini macam Imelda Marcos. Kan? Macam mana? Kau masa bila kau nak pakai? Akhirnya ada orang beli tak sempat pakai pun. Beli tudung macam-macam, Pelhaya, Hajabah, Siruhu, Farida. Aku pun hafal lah jenis dia. Kan? Beli tudung, kejap-kejap beli tudung. Lepas itu bagi kat orang. Sedekah tak apalah, ada juga lah poin. Kemudian apa lagi kita beli? Semua Allah Ta'ala akan tanya. Orang lelaki, dia lain pula. Tukar handphone. Satu lagi tukar sport rim, exhaust, puasa, boyo pun boleh tidur dalam. Kan? Tak kuat lagi, kena tukar lagi. Bunyi motorbot. Ada beli motor besar, beli motor sampai 3-4 biji, tak tahu masa bila nak bawa. Kan? Masuk geng ride. Kan? Ada yang handle macam ni. Ada? Tak kisahlah kalau untuk tujuan kebaikan, macam ikut Ustaz Hanafi tu, baguslah. Kan? Pergi sana, pergi bantu orang susah sana sini, bagus. Sebab Allah tanya, tujuan apa? Sebab nak tunjuk ke orang, sia-sia tuan-tuan. Kan? Kemewahan yang kita nak tunjuk-tunjuk ke orang, akhirnya jadi apa? Itu cerita dia. Kan? Itu ditanya. Kemudian nikmat ilmu. Ilmu, bila dapat ilmu, adakah kita amalkan ataupun tidak? Kau belajar tak? Belajar. Kau dengar tak ceramah Samsul debat tu pada 11 bulan tu? Dengar. Betul ke kau dengar? Dengar, tapi aku duduk belakang. Contoh. Banyak tapi duduk depan belakang pilih dengan harapan balik orang tak perasan. Tak adalah, ni saja saya cakap ni. Okey, yalah sebab tempat dah ada orang booking. Yalah, betul lah. Bukan tak nak duduk depan. Betul. Allah Ta'ala tanya. Ilmu pertama, amal ke tidak? Kedua, Allah akan tanya sama ada kita sebar panjangkan tidak pada orang lain. Macam mana nak sebar? Ingat pun tidak. Macam mana nak ingat? Catatnya pun tidak.
Saya memang bersaudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan Nabi sebut tu ingatnya. Ni semua yang tak cantik ni saudara dengan Abu Hurairah. Ataupun satu alasan, tak apa Ustaz, kita memang tak payah ingat sebab kita boleh tengok balik rakaman tu. Okeylah, saya jawabkan bagi pihak semua. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, ilmu itu ibarat haiwan buruan. Kalau nak tangkap dia, tangkap dengan mata pena. Kena cantik. Telefon canggih-canggih. Bayangkan dalam telefon tokan keluar batang. Dia boleh menulis pula kat situ. Tak cukup dengan type, boleh menulis. Macam itulah nikmat Tuhan bagi kat kita. Betul tak? Ada orang dah 20 tahun pakai telefon, baru tahu batang tu boleh keluar atas bawah tu. Lagi parah. Kan? Itu nikmat. Kedua, Allah akan tanya apa? Amanah. Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Pertama nikmat, kedua amanah. Amanah apa Allah Ta'ala akan tanya? Amanah kita sebagai ketua. Bukan hanya setinggi-tinggi jawatan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, ahli parlimen, termasuk juga wakil rakyat. Itu pun tak cukup lagi tu. Ada lagi. Termasuklah pengurusi ni, ketua-ketua jabatan, pengurusi Persatuan Penduduk, ketua lorong, dan juga yang paling rendah sekali juga tinggi di sisi Allah, iaitu keluarga. Pemimpin keluarga. Suami, Allah Ta'ala akan tanya amanah kamu sebagai seorang pemimpin. Amanah kena tanya, macam mana kau ada tak ajar anak kau? Ingat tak satu kisah bagaimana Saidina Umar didatangi oleh seorang lelaki, dia bawa anak dia. Maka ayah dia ni kata pada, wahai Umar, kau tolong nasihatkan anak aku ni derhaka, kau tolong nasihatkan dia. Saidina Umar pun nasihat. Tiba-tiba anak tu bersuara, wahai Umar, ada tak keadaan di mana ayah juga boleh jadi derhaka pada anak dia? Itu soalan, tanya anak. Maka Saidina Umar kata, ada. Ada keadaan yang mana ayah itu derhaka. Pertama, kegagalan memberikan nama yang baik untuk anak itu, maka ayah itu derhaka. Itu pertama. Itu sebab bagi nama anak jangan main cantum-cantum je, demi kasih sayang kita. Nama abang, nama ayah, kita combine. Nama abang Daud, nama saya Maznah, nama anak kita Mazda. Itu nama kereta tu, jangan main-main. Kan? Yahya Mahani, Yamaha jadi nama budak tu. Itu nama Jepun tu, jangan buat-buat. Kan? Bagi nama yang baik-baik. Maka kata anak tadi apa? Wahai Umar, nama aku maksudnya kumbang hitam, hina, aku malu. Maka dengan itu dia dianggap derhaka. Yang kedua, kegagalan menyediakan ibu yang baik untuk anak ini. Nampak? Itu sebab kalau orang lelaki tu, kalau dia nak jaga anak, dia tak boleh nak didik anak dia. Kalau dia jadi seorang bapa tunggal sebab isteri meninggal ke berpisah, dia kena cari juga mak sebaik-baiknya untuk didik anak tu. Kena sediakan ibu yang baik untuk didik anak tu. Aku pun tak tahu mak aku siapa, wahai Umar. Aku tak pernah dapat sentuhan kasih sayang seorang ibu. Maka dia derhaka kedua. Melainkan ada ayah yang boleh didik anak-anak dia dengan baik tanpa dia ada seorang isteri. Ada juga. Tapi boleh bilangan jari lah. Dan yang ketiga, kegagalannya untuk mendidik anaknya dengan Al-Quran juga dianggap derhaka. Maknanya dalam bahasa kita hari ini, selain pada Al-Quran adalah kegagalan seorang ayah memastikan anak itu mendapatkan ilmu, itu juga dianggap sebagai derhaka. Cuba kita fikirkan, anak-anak kita hari ini kan, bahaya yang paling besar sekali, bahaya apa? Cuba cakap dengan saya. Hari ini, bahaya yang paling besar, yang paling kita risaukan apa? Media sosial. Semua cakap macam tu. Jadi ada mak bapak ambil tindakan, sekat, betul tak? Dah no internet, no wifi, no handphone. Itu antara tindakan yang kita boleh ambil, betul tak? Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku bila kita sekat?
Adakah dia tak boleh dapat akses di tempat lain? Boleh. Sorok-sorok ada anak yang boleh curi handphone daripada tempat lain, daripada kawan-kawan. Diam-diam kumpul duit beli, bergelap dalam bilik. Mak dia ingat dia tidur, rupanya main game sampai pagi tak tidur. Ada tak? Ada, berlaku. Sebab itu sebenarnya kita kena faham, ini adalah zaman lautan yang Nabi pernah jangka akan berlaku. Lautan maklumat yang banyak sampai kau tak tahu mana satu yang benar, mana satu tak benar. Nabi dah jangka. Nabi ni, pandangan Nabi ni melangkaui zaman. Ingat tak? Dalam satu hadis disebut, barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aib dia. Nabi sebut. Tapi barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Tengok ayat dia. Apa maksud walaupun berada dalam rumah? Makna kau menyorok macam mana pun orang tahu. Dulu boleh berselindung, tutup dekat suara khabar tak ada, dekat apa tak ada, orang tak tahu. Tapi hari ni zaman viral, walau duduk dalam rumah orang tetap boleh menyebarkan aib kita. Betul tak? Itu sebab kita cerita tentang media sosial tu. Maksud media sosial ni macam mana? Dia ibarat lautan. Kita nak sekat lautan ni, kita boleh bina empangan, kita bina tembok besar, tinggi. Yang kita kurang periksa adalah tentang air yang datang itu pelbagai ragam. Ada yang menghentak, ada yang menghempas badai, ada yang bergulung-gulung ombaknya. Dan lama kelamaan tembok yang kita bina ini runtuh. Dan bila runtuh, bukan hanya anak, dengan kita-kita hanyut sama. Habis macam mana? Maka ajarlah anak itu cara nak mendayung sampan. Bila air laju begini, air perlahan begini, di mana kita nak tujukan kayuhan sampan kita, dayungan sampan kita, carilah ke tempat untuk berpaut, untuk menyelamatkan diri. Apa maksudnya? Maksudnya berikan ilmu pada anak kita. Berikan ilmu, mudah-mudahan anak-anak kita mendapat apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah ni apa? Supaya dia dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang ambil dadah ni, orang yang ambil dadah, terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, pada dia tu baik. Pada dia. Tu sebab kita dengar orang sebut betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Sebab apa? Sebab benda yang buruk tu dah biasa kat dia, jadi baik kat dia. Okey je. Okey je. Aku tak susahkan orang. Ayat dia. Ayat dia yang paling best sekali, dia tak susahkan orang. Mana tak susahkan orang? Macam mana seorang ibu, seorang ayah marah anak terjebak dengan dadah, aku tak mengaku anak sekalipun, tapi dalam hati dia masih penuh dengan kasih sayang pada anak tu. Kan? Itu sebabnya kena bekalkan anak-anak kita ni dengan ilmu. Kena bagi. Kan? Mak ayah bukannya bagi semua kekayaan yang ada, bagi segala-galanya. Saya tengok dekat Felda atau WB, saya tengok kat Felda. Budak-budak kaki pun tak sampai bawa motosikal. Motosikal baru, bukan motosikal ayahnya. Beli, sayang anaknya pasang. Mak anak kata kawan-kawan semua ada motor, kenapa dia tak ada motor? Itulah silap kita. Dan kita sebut tentang amanah ni, Nabi kata, kan? Anak-anak itu ibarat kain putih. Nabi kata, anak-anak ibarat kain putih. Terserahlah kepada kedua ibu bapa nak mencorakkan anak-anak tu. Macam tu. Kita cerita dalam Al-Quran ni, dia kata tentang ayat kasih dan sayang. Sejauh mana kita share kasih sayang kita pada anak-anak kita? Sejauh mana? Orang dulu-dulu dia tak perlu sebut, kita rasa. Tapi hari ni kita tak sebut pun. Dan anak tak rasa masalahnya. Itu yang paling kita bimbangkan. Itu sebab program ni nama dia program Mahabbah. Program nak bawa kecintaan. Dalam di India dah lama dah buat kempen ni, nama dia Muhabbatin. Kempen ni Muhabbatin. Tengok tak cerita tu? Hamko hami se chura lo.
boleh tahan juga menyanyi. Macam tu lah. Kasih sayang. Tunjuk ke anak-anak. Itu sebabnya kita ikut amanah ni, terserah pada mak ayah nak membentuk anak tu. Nak jadi Yahudi, nak jadi Nasrani, nak jadi Majusi, maknanya mak ayah yang terbabit. Itu sebab kalau orang tanya saya pasal PDPR hari tu, kan, PDPR hari tu, ada cikgu hari ni ada cikgu yang datang. Cikgu tak ada? Ada? Tak mengaku. Ada cikgu-cikgu yang datang, pasang PDPR. Cikgu okey kelas, siapa yang hadir hari ni krik-krik. Budak-budak tak datang. Budak yang datang tutup kamera. Apa sah tak on kamera? Habis data. Budak tu jawab, saya pun tak faham dengan sistem pendidikan dekat Malaysia ni. Pening kepala. Maaf YB kalau boleh disampaikanlah, kita dah lama laksana dasar IT kebangsaan. Apa masalah lagi? YB memang boleh, YB boleh bekalkan. Mana sekolah-sekolah yang tak cukup peranti, pandailah dia cari. Okey, mana budak tak ada gadget, bagi gadget. Hari terima peranti, hari terima gadget kat sekolah, semua datang. Bengkok-bengkok datang. Muka tak pernah datang sekolah, tiba-tiba datang sebab nak ambil tablet. Betul tak? Sampai masa tetap tak masuk kelas, dah ambil data ayatnya. Sedangkan dia ada data, main game. Isu apa? Isu adab. Pak Ngah saya di Bagan Serai Perak tu, ada satu ayat yang saya ingat dia sebut. Saya ada pak saudara saya duduk di Bagan Serai Perak. Pak Ngah, Pak Tam dengan adik lelaki saya ada duduk di Bagan Serai Perak. Pak Ngah saya ni terkenal dengan ayat dia di kalangan keluarga. Kalau dia cakap tu tepat lah. Apa ayat dia? Siapa ajar nak kurang ajar, tu soalan dia. Kesian cikgu-cikgu. Hari ni PDPR, kenapa seminggu sekolah, seminggu tak sekolah, seminggu sekolah, seminggu tak sekolah? Kenapa? Yang teruk cikgu. Mak bapak pun pening. Kejap sekolah, yang ni sekolah, ni tak sekolah. Siapa sekolah minggu ni, siapa tak sekolah minggu ni? Budak-budak tu betul lah minggu ni PDPR, minggu depan biasa. Tapi cikgu tu dua-dua nak adab. Betul tak? Buat ajalah. Datang semua. Covid, balik semua. Macam tu je. Habis tu rapat-rapat penyerakan, pasang cermin macam kat sidang DUN. Betul tak? Pasanglah cermin tu. Oh, hari ni kes tinggi, hari ni sekolah tutup. Semua PDPR. Macam tu. Dasar IT kebangsaan. Kalau saya lah Menteri Penerangan, dengan ini saya mengarahkan kepada SKMM untuk please ensure that dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang, setiap taman, setiap kampung kita wujudkan wifi percuma. Settle. Daripada kau bergaduh tentang nak bagi apa, setiap kali peruntukan belanjawan kau nak bagi. Orang bukan nak duit tu sangat. Kau bagi 200 lagi orang marah. Kau bagi 500 lagi orang marah. Penjualan awam, puas dah aku fight dulu, kau patut dapat 3 bulan gaji. Tapi dapat setengah bulan gaji, dah lulus tapi tak sempat, kalah pula. Ingat tak? Dapat 500, betul tak? Orang marah. Tapi cuba bagi ni. Bagi tablet, bagilah wifi percuma. Okay. Dan sekarang ini saya umumkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan ini kita umumkan, kita hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita wujudkan skim pinjaman tablet. Dalam tablet tu YB dah siap buku teks, install dalam tu. Budak-budak tak payah bawa beg macam ni lagi. Bawa tablet. Homework pun cikgu dah email dalam tu. Mudah ke tak mudah? Dekat datang sekolah, cikgu disiplin, buka tablet, nak tengok ada PUBG ke tak, nak tengok ada game ke tidak. Satu game, satu rotan. Belakang tu hak milik kerajaan tahun 1, hak milik kerajaan tahun 2. Hujung tahun kena pulangkan balik.
Sebab sekolah boleh upgrade, boleh update data dekat dalam tu. Tak timbul soal. Dia tak boleh nak jawab lagi dah. Tak ada data. Wifi percuma. Aku ceramah dekat Greek itu Lenggong, buat live dekat sana, line clear, mencana baginya. Itu dengan tahap Greek Lenggong tu. Apa alasan gitu? Tak boleh ke kerajaan take over ni semua pencawang-pencawang ni? Dia orang duduk free je. Ada yang duduk dekat atas bangunan, tak payah sewa pun pasal pencawang internet ni. Nak dapat keuntungan mereka dalam telekomunikasi ni. Dah tiba masanya. Kan? Ni kalau aku menteri lah. Biasanya orang cakap macam tu sebelum jadi menteri. Dah jadi menteri dia terlupa dah cakap apa. Tak adalah, ni sure. Betul. Sebab kalau kita tengok konsep dalam TV tu betul lah, yang buat apa TV pendidikan yang kita buat sekarang kan. Apa TV didik kan. Tapi dia punya tu terhad, dia tak boleh bagi banyak. Itu tu pandangan saya. Benda kita boleh settle. Ini it's about time. Ini zaman 2022 dah kot. 2022 tau. Bukan 1980. Kita dah makin maju. Tengok datang. Semua scan. Setua-tua manusia pun dah pandai scan. Tak ada dahi. Hari ni last. Kan? Betul tak? Kita kena hidup dengan endemik ni, betul lah. So kita kena prepare. Jadi cikgu-cikgu cakap, okay kelas, jangan lupa siapkan homework dalam folder nombor 3. Jangan lupa email kat saya sebelum pukul 12 malam ni. Settle. Tak adalah isu berebut-rebut tablet, satu tablet sampai 8 beradik pakai. Antaranya. Ini amanah saya cerita. Amanah tak kisah, sebagai ketua-ketua keluarga semua ada amanah masing-masing. Jaga. Bagi pendidikan pada anak-anak kita. Pendidikan yang ada dua. Pendidikan dari segi pendidikan agama sebagai asas, dan jangan lupa kita didik anak kita tentang adab yang saya sebut tadi. Kalau anak-anak boleh tak hormat guru dia, tutup kamera sebab nak main game, maka gagallah mak ayahnya dalam mendidik anaknya untuk jaga adab dengan guru dia. Apa kata Imam Malik? Imam Malik pesan, biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tanyalah YB tuan kita kan, masa kita belajar dulu, masa kita kecil dulu, macam mana mak ayah kita dengan guru. Guru tu walaupun hanya guru bahasa Melayu, walaupun hanya guru pendidikan moral, walaupun hanya guru-guru biasa sekolah rendah, bila dia datang ke kampung tu, semua orang bagi pisang, bagi nangko, bagi botek, bagi macam-macam, bagi lauk, bagi beras, sebab hormat pada guru. Tapi hari ni guru-guru sendiri bila yang rasa rendah diri dengan karier dia. Kerja apa? Cikgu je. Kenapa ada je tu? Tu yang bila tanya, ada cikgu sini? Orang lain jawab, ada. Orang dalam bidang kejururawatan pula jawabkan bagi pihak orang lain. Apa pasal? Malu jadi cikgu. Alah cikgu tadika aja. Cikgu tadika tu paling power tau. Benda yang diajar peringkat tadika pakai sepanjang hayat. Selagi mana budak tu pakai ilmu tu, pahala mengalir. Cerita betul? Ni cerita betul. Fakta. Amanah kita kena jaga. Mulianya jawatan guru. Guru-guru bila mengajar, boleh kira dengan jarilah bekas-bekas pelajar dia masuk balik dalam sekolah nak cakap terima kasih dekat guru dia sebab ajar dia sampai berjaya. Boleh kira dengan jari. Kebanyakannya semua tak ingat nak datang sekolah balik nak cakap terima kasih. Tu sebab saya kalau ada masa lapang tu kadang saya telefon bekas-bekas cikgu saya yang saya ada nombor kontak tu, telefon, "Hello cikgu, cikgu sihat?" Mula tu dia tanya, "Siapa ni?" "Anak murid cikgu lah yang tertinggi ni." "Oh, entahlah, ingat lupa. Ingat tak yang dulu cikgu rotan saya?" Ya, ingat dah. Ada insiden-insiden yang diingat.
Oh yelah yang kuat bergurau tu kan, cikgu tu. Kuat gurau cikgu tu. Katanya sekarang buat apa sekarang? Ceramah je lah. Ceramah apa? Saya lah Samsul Debat. Tak habis-habis bergurau pada dulu. Tengok tak percaya kat lagi. Boleh cakap dengan guru kita jadi tak sangka dengan apa yang kita ada kan, kita capai. Buat amanah tu penting anak kita bagi tentang adab. Penting jaga adab. Malahan disebutkan anak murid senior kepada Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim tahu dia kata, aku mengabdikan diri aku belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Penting tak adab? Penting. Hari ni YB semua saya beritahu, dalam Malaysia kita sedang menghadapi krisis yang paling teruk, iaitu krisis adab dalam negara kita sekarang. Tengok dalam parlimen, menjorit-jorit orang ni bercakap, orang ni apa, tak tahu dia bincang apa. Saya maklumkan dia, saya nak share kat semua. Saya ceramah di Melbourne 2 tahun lepas. Sampai di Melbourne, ramailah rakyat Singapura yang dah bermastautin di sana, yang jadi penganjur program tu. Dia tanya saya satu soalan, Ustaz, parlimen di Malaysia memang hari-hari macam tu ke? Itu soalan dia. Apa saya nak jawab? Fikirlah kan. Jadi saya cakap tak adalah, kalau ada 2-3 ekor tu dia pun jadi macam tu, saya kata. Tak, ini cerita, bukan saya cerita pasal politik, kita cerita pasal adab. Anak murid tak hormat guru, jiran-jiran dah tak peduli dengan jiran sebelah. Betul tak? Hari ni di Putrajaya dah seminggu meninggal orang tu, baru tahu, dah bau busuk, baru tahu ada orang meninggal sebelah rumah. Tak tahu pun siapa duduk sebelah rumah. Ini realiti masyarakat hari ini. Orang dulu-dulu anak kita, betul tak? Wih, aku tengok anak kau melepak kan tu. Itu mak kita datang sambat, mak magi. Terima kasihlah kau cakap. Kau tidak, aku memang tak tahu. Paling tidak dapat menghindarkan pada masalah-masalah yang tak baik, iaitu ni, bebas dadah ni. Mandi sungai pun kena. Tak kisahlah benda yang lari daripada kebiasaan, kena. Takkan mandi sungai pun tak boleh. Dalam hati dah kena bengkak dah ni. Betul tak? Hari ni aku nampak anak kau duduk kat belakang bus stop, terlepakkan kawan dengan ramai-ramai isap rokok. Aku nampak. Kau jaga anak kau. Kau jangan sibuk pasal anak aku. Itu hari ni. Itulah masalah dia. Cikgu tegur anak pun tak boleh hari ni. Anak datang sekolah lambat, dikumpulkan duduk dekat atas tak tu. Duduk, berbaris duduk. Tengah hari, bapak dia datang bawa lawyer nak saman sekolah. Apa penyakit ni? Rosak budak tu. Tu sebab pepatah Cina ada sebut, orang yang memuji saya adalah musuh saya. Orang yang menegur saya adalah guru saya. Peribahasa Cina. Orang yang puji saya adalah musuh saya. Orang yang menegur saya adalah guru saya. Betul tak? Kita kena faham. Hidup kita ni sementara, tapi kita nak anak kita jadi apa? Adab. Anak kita kalau tak pandai tapi adabnya baik, Allahu Akbar, sejuk hati kita. Betul cakap saya. Anak kita mungkin kita cakap, kau ni bodoh tak macam abang kau lawyer, engineer, doktor. Kau apa? Duduk kat kampung ni menyusahkan aku je. Kita cakap kat anak macam tu. Mulut mak ayah ni kadang-kadang. Akhirnya kita sakit terlantar. Bila sakit terlantar, doktor, lawyer, engineer sibuk tak balik. Yang kita marah tadi, yang duduk menyusahkan orang, kita cakap tadi, duduklah lap-lapkan badan mak ayah dia. Mak cakap je mak nak makan apa. Nak jambu batu ke nasi lemak, mak cakap lah. Mak nak apa, mak cakap. Mengalir mata mak.
nak roti canai. Dalam dia terlantar tu roti canai juga nak tu. Oh nak garing, ayolah. Anak tu faham. Betul tak adab anak ni akhirnya sejukkan hati kita, betul tak? Anak tu walaupun kerja kilang, walaupun kerja biasa-biasa, tapi dia rajin balik tengok mak dia. Dia tanya, mak cakap je mak nak apa? Mak cakap je. Mak tak adalah nak apa, tapi tengok Cikiah kau. Dia pun dah tak pakai dah ceret menjerit tu. Ceret menjerit. Itulah bila masak air tu. Mak pakak dah tak terangkan, terbakar dah pun. Habis nak apa? Itulah nak yang tekan-tekan, tersajuk, tekan-tekan, terpanih tu. Tahu tak apa? Janganlah sebut je nama dia. Dia tak taja camah kita pagi ni. Kalau ada logo dia setengah bolehlah sebut. Korang ni pun tak faham tau. Mesin air je cakap, sudah. Beria dia sebut. Tak tahu. Dia sebut kan. Gitu. Betul, dekat TV kadang-kadang saya pun tersebut dekat tu tak boleh. Tak boleh. Kita buat dia branding. Dia tak taja program kita hari ni. Ya? Pahala tu. Banyak nak gangguan kat dewan. Okey. Tadi tak ada macam tu. Jadi tu amanah kita kena jaga anak-anak kita. Adab. Contohlah saya dengan YB, dengan kita punya ni Tuan Noh Hisham kita duduk dekat warung, kita lepaklah berlima melepak. Tiba-tiba lalu anak dara. Tumpang lalu bang, abang dia sebut. Saya langsung tanya YB anak siapa tu? Kita tak tanya dia kerja apa, dia gaji berapa, kita tanya dia anak siapa. Sebab adab. Ya, orang dulu kan nak jumpa guru, nak suruh ajar anak mengaji macam mana? Assalamualaikum Ustaz, minta tolong, saya sangat Ustaz ni anak saya ni, saya dah hajat ni. Apa dia? Minta tolong ajarkan anak saya mengaji Ustaz, tolonglah Ustaz. Macam tu sekali. Yang guru ni pula cakap, saya ni bukan apa, anak murid saya dah ramai dah, tapi takut tak boleh nak ajar betul-betul. Tak apa Ustaz, masukkanlah sekali. Kalau dah percaya kat saya tu, insya-Allah saya cubalah. Ni rotan. Contohlah, siap bagi rotan lah. Ni rotan ni kalau dia degil-degil tu, sebatkan aja. Jangan mati sudah. Betul tak dulu? Hari ni kau ambil duitnya, kau pergi rumah ustaz tu, kau pergi ngaji. Dia bagi duit dekat budak tu. Adab langsung tak ada. Bila time malam nak jemput anak tu balik pada mengaji tu, tin-tin, kau hon kat luar, tin-tin. Kau hajar punya bapak. Nampak tak? Suruh anak tu cepat. Ini realiti hari ni tentang adab. Dulu orang tua-tua dulu kan, nak lalu depan orang tua macam mana? Dulu bagi cawan, kalau bagi kat tetamu minum kan, bagi gelas kan, mesti ada alas. Betul tak? Itu kebosan lah alas, meja tu alas kan? Macam tu. Tak, sebab bila kita bagi alas, ni tak, bukan saya puasa ni, tak ada masalah. Tak, bila kita bagi, betul tak YB, dulu kan, mesti ada tapak kan. Bila hulu jemput minum, nampak? Kita hulu, nampak? Bila orang menyebut, oh terima kasih banyak. Adab. Hari ni orang beli bangga, pergi IKEA, kau beli cawannya RM2.70 tu. Bukan kau bagi ke orang macam ni. Itulah paling tak beradab sekali perangai. Macam dekat kelab malam, kau bagi air ke orang. Nah, ambil macam ni. Nah, ambil macam ni. Tu belum cerita tolak lagi. Ser tu. Tu beza. Bila datang meminang, kenapa bagi tepak sirih dulu? Adab. Bagi tepak sirih. Kalau tak ada tepak sirih, tak boleh runding. Betul tak? Hari ni orang ambil ringan benda ni.
Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa. Lalu depan orang tua, tumpang lalu pakcik lalu. Nampak? Baik betul budak ni. Boleh jumpa tak budak-budak sekolah rendah hari ni, nampak kita, Assalamualaikum pakcik dah minum belum? Boleh jumpa tak? Susah. Orang dulu ramai. Pakcik okey ke? Nampak macam tak sihat je. Dulu. Hari ni dia tahu pun tidak pakcik tu lalu depan dia. Tu yang sampai makcik tu cakap kat anak dia, ya Allah, kalaulah main game ni zikir, dah ramai anak aku jadi wali dah. Ayat dia kan. Anak kita dah main game, tak makan pun tak apa, betul tak? Tahu-tahu dah 3 hari. Macam duduk dalam gua Ashabul Kahfi. Dia hari ni tak makan tak apa, tapi jangan tak dapat wifi. Hari ni tu sebab tolong jaga anak-anak kita. Kan? Itu amanah tu, cerita tentang amanah. Adab kena terapkan nilai adab pada anak kita. Sebab saya kata tadi, jangan ajar anak kita tentang kaya, tapi ajar tentang bahagia. Kerana satu hari nanti bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. So, kita kena faham itu. Dan kalau kita tengoklah kan, tentang amanah ni, amanah kita semakin besar. Nak pula dengan gangguan. Dulu dadah senang kan? Mungkin ganja kan, kita tahu morfin lah, apalah dulu. Tapi sekarang pelbagai bentuk pil, khayal semua. Tanyalah pihak pemadam AADK yang ikut saya kita orang pergi serbu, pergi kelab malam kan. Masuk kelab malam, kelab dandut tu, memang tak boleh tahan telinga, bingit bunyi bising. Masa tu saya pergi sebab saya kapasiti saya pengarah undang-undang dan penguasaan merangkap legal advisor dulu. Tu sebab operasi pun saya join sama. Tak tahan telinga bingit, dia boleh polok speaker. Punya torok dia dah tolan menatang tu. Gong dia polok speaker tu. Ni cerita betul. Tanyalah geng-geng pemadam yang ikut pergi operasi, tanyalah. Iya. Tu yang penggal kepala mak sendiri tu. Sebab apa? Pengaruh tu. Yang satu dekat Kedah gitu, yang ni baru lagi, yang penggal ni baru lagi, yang dekat Kedah. Dia minta duit dengan mak tak apa, dia penggal, dia kelar leher mak dia mati, lepas tu dia lari, bila lari dia pula kena langgar, dua-dua mati. Hari ni. Itu sebab perbetulkan definisi bahagia dalam hidup kita. Bahagia ni bukan tentang dapat semua benda yang kita nak, tapi bahagia adalah menghargai apa yang kita ada. Dulu hidup susah, bila ingat balik kan, ingat tak dulu meja makan pun tak ada. Makan kat mana? Atas tikar mengkuang. Semua adik-beradik makan berterabur lah, tak ada hal. Berterabur, penting makan sama-sama. Sibuk macam mana pun, malam mesti makan sama. Makan. Lepas tu berterabur, dah bangun, cuci, kemudian tikar bawa keluar, tempar keluar, bagi sedekah pula dekat itik dengan ayam makan. Makan sama. Hari ni meja mabler. Bukan mabel. Meja mabel. Laki bini je makan. Nanti kau makan bersepah, kau tunggu karang mak suap. Apa nilai meja mahal tapi tak boleh makan sama? Betul tak? Suami sibuk, mentang-mentang lah pengusi pemadam. Contoh. kan? Sibuk panjang. Kan? Saya ni susah hati ni. Berapa hari ni tak dapat balik rumah ni. Kan? Tapi alhamdulillah hari ni balik happy.
Kan? Nah, saya memang disiplin kan, jangan bermalam dekat luar lebih daripada 2 malam. Tak boleh. Kadang-kadang balik boleh lama. Dulu kan masuk sibuk sangat. Kalau kita tak jaga betul-betul jadual itu, sibuk seminggu baru balik. Kadang balik kan, masuk bilik anak, tinjau anak kan, tiba-tiba dah besar. Masa bila lah budak ni besar? Masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Tu masalah tu kan. Maka saya kata tu dia amanah jaga. Itulah didik anak-anak kita elok-elok. Sekali dia terbabit dengan dadah, susah. Kenapa pemadam nak buat program-program macam ni? Sebab teruk kesannya. Sampai mati, sampai bunuh, sampai mencuri. Benda-benda yang tak pernah terfikir pun berlaku. Ya Allah Akbar. Ada yang sanggup lacurkan isteri sendiri sebab nak dadah? Ada kes dadah satu lagi berlaku di satu, saya tak nak sebut negeri mana, di hospital tu. Saya berbual dengan pegawai akhlak tu. Mak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Dadah punya sal. Balik rumah, dia pergi kelab. Mak ni ibu tunggal, pergi kelab bawa anak remaja dia. Minum tak apa benda dia minum. Air kok dekat kelab ni bukan kok saja, ada benda tambah dalam tu. Ada pil. Saya belajar jugalah dengan geng-geng pemadam tu. Kan? Pil kuda macam mana, ekstasi macam mana, ni macam mana, kesan dia macam mana. Dia hilang tau, lupa diri, tiba-tiba aktif. Nafsu kuda. Bayangkan. Dan malam tu ada seorang lelaki mabuk, ikut balik rumah, merasa dua-dua sekali. Anak rasa, mak pun rasa. Tuhan tunjuk beranak dua-dua hari yang sama. Pagi mak, malam anak, macam tu lah. Bayangkan baby tu lahir, nak panggil apa? Engkau ni adik-beradik aku ke pak saudara aku? Apa nak jadi? Itu sebab penting ni, nak bagi tahu amanah mak ayah kena jaga. Mak ayah kena jaga. Siapa lagi nak jaga? Siapa ajar anak kau ajar? Kata. Mak bapak bila saya cakap ni mungkin marah. Saya kata okeylah. Kalau kau orang nak marah guru, okey, guru kalau buat hal, ada guru besar, ada pengetua akan jaga dia. Akan pantau. Guru dengan pengetua buat hal, PPD akan pantau. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian pantau. Kementerian buat hal, Menteri pantau. Menteri buat hal, Perdana Menteri pantau. Perdana Menteri buat hal, Agung pantau. Tapi mak bapak buat hal, siapa pantau? Cakap. Tak ada. Itu sebab semua terserah kepada kedua ibu bapa untuk corakkan anak-anak. Tu yang kedua, amanah. Dan yang ketiga, yang Allah Ta'ala akan tanya nanti adalah tentang silaturrahim. Jaga hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila kita cerita tentang keluarga sakinah, cerminan masyarakat madani, kita nak bangunkan masyarakat kita kena bertolak dadah. No dadah at all. Tolak ke tepi jauh-jauh. Jangan ada unsur dadah. Jangan ada. Pastikan rekod keluarga kita tak terbabit dengan najis dadah ni. Jangan. Orang sebut najis pun dia cari. Dihirupnya, dihisapnya dadah ni. Jadi tepuk dada, tanya iman. Yang ketiga, Allah tanya tentang silaturahim. Jaga hubungan. Jaga hubungan. Bab silaturahim ni, jaga hubungan. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, pertama, doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Yang kedua, amal kebaikan yang tidak diterima oleh Allah. Malahan ada segala pahalanya pun tergantung. Jangan kita memutuskan silaturahim, jaga. Kadang-kadang, dah aku tak ada apa-apa dengan kau, putus setakat ini. Jangan. Anak-anak yang, saya bukanlah kata kalau boleh kita tak nak terbabit, mencegah lebih baik pada mengubati, betul. Tapi mana yang dah terjebak, bagilah peluang mereka kembali pada masyarakat. Mereka nak berubah, mereka duduk dalam pusat latihan tu, mereka nak berubah. Tapi bila keluar, tu yang dia rasa keluarga je dalam penjara lebih baik lagi. Itu yang kita kena faham. Jaga masyarakat kita ni elok-elok.
masyarakat madani ni, masyarakat yang maju berjaya di dunia dan di akhirat. Itu sebab jangan kejar dunia semata-mata. Tentang didik anak, apa ajaran Saidina Umar? Saidina Umar kata ada 3 peringkat. 7 tahun pertama layanlah anak seperti raja. Apa dia nak bagi? Apa dia nak bagi 7 tahun pertama? Tak susah, kedai RM2 banyak. Yang kedua, masuk je lepas 7 tahun kedua, layanlah anak seperti hamba. Mula bagi dia kerja, mula bagi dia tugas. Itu yang berlaku pada kita semua, betul tak? Umur 8 tahun dah mula kena ke dapur, dah mula racik bawang, dah mula kena masak. Orang perempuan, orang lelaki dah mula ikut bapak dia pergi kebun, dah mula tolong mak ayah dia berniaga, dah mula dah buat kerja-kerja dekat rumah. Saya dulu dah mula dah kemah-kemah, menyapu rumah, dah kemah rumah, sapu bakar sampah semua dah buat. Kan? Tolong mak gentil ke koripap, jangan main-main. Aku gentil koripap lagi lawa daripada orang perempuan lagi. Jangan main. Ya. Kuih pekpok, orang panggil kuih badak berendam tu pun, macam ni pagi-pagi. Dulu tak, kita diajar. Tapi selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Berkawan dengan anak kita. Yang jadi rosak anak-anak ni tadi yang saya kata dekat Felda pun, bagi motor, bagi apa. Sampai umur 17 tahun kau layan seperti raja, rosak budak tu. Jangan kita buat. Ada peringkat nak didik anak-anak ni. Bukan semua benda kita boleh bagi. Bila jadi hamba tadi, dia nak tu, dia nak ni. Bukan semua benda kita boleh bagi sebab dia hamba. Dia kena buat kerja. Itu dia keadaannya. Jadi penting. Jadi pesanan saya sebagai penutup, saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Kalau ada apa-apa soalan Kang nak tanya, bolehlah tanya, ya. Sebab kita kena sedar, hidup dalam dunia ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia ni. Jadi macam mana kehidupan ni kita nak? Nabi ajar kita ni tentang akhirat ni. Nabi pernah tulis, ambil satu kayu ni, ganting ni, Nabi lukiskan satu garisan panjang. Panjang Nabi lukis. Panjang. Garisan yang panjang ni, Nabi buat satu petak pula. Petak yang tergantung dekat garisan panjang. Bila dekat dalam petak tu, Nabi cakar dekat dalam tu. Apa maksudnya? Nabi kata garisan yang panjang tu tadi, itulah cita-cita manusia. Ada je benda nak buat itu, nak buat ini, nak buat rumah, nak buat itu, nak beli kereta, nak beli itu, nak beli ini. Betul tak? Panjang. Tapi yang 4 segi yang tergantung tadi, setakat tu je umur kita sebenarnya. Dan dalam tu yang Nabi cakap-cakap tu, penuh dengan ujian, cabaran, dugaan, tiba-tiba dah tua. Ayat tiba-tiba tu yang mahal lah. Tiba-tiba dah 2022. Tiba-tiba. Dalam tiba-tiba 2022 tu, dah bulan 2. Tiba-tiba dah, hari ni berapa bulan? 11 bulan. Dah selesai 10 hari pertama. Punya kejap masa berlalu. Kan? Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi nampak seorang perempuan tua. Jibril kata, itulah dunia. Dah tua sangat dah. Tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dulu dah kata dunia tua. Zaman kita lebih lagi. Habis pun sibuk kerja dunia berapa? Tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Surah Asy-Syura ayat 20 Allah Ta'ala beritahu apa? Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia. Apa maksud? Mengejar keberuntungan akhirat, kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Jangan risau. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Betul atau tidak? Betul. Jadi mana nak? Kerja dunia tak dapat semua, kerja akhirat dua-dua dapat. Mana nak? Kerja akhirat dua-dua dapat. Mana nak? Tentu nak kerja akhirat. Dan Allah Ta'ala bagi tahu di dalam Al-Quran,
Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah Ta'ala beritahu, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Asrafu tu melampaui batas. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Betul tak kita hari ini melampaui batas? Betul. Ambil dadah tu, melampau tak? Rosakkan diri sendiri, betul tak? Melampaui batas atas diri mereka sendiri. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Itu akhir zaman. Orang-orang tak tahu menahu pegang jawatan, bagi mandat yang, bagi apa, satu amanah yang tak boleh nak buat sebab tu bukan bidang dia. Ramai nak hari ni? Ramai. Ketua kampung yang tak campur orang, berapa ramai? Ada. Kan? Dia ingat jadi ketua kampung ni pegang cop aja. Nah, ni contoh lah, bukan kat sini lah, ni tempat lain. Urusan umum. Orang yang tak pandai ekonomi, jaga ekonomi. Contoh lah. Macam mana? Pening tak kepala? Pening. Seorang ibu melahirkan tuannya, betul tak? Ramai. Anak, nah mak ambil 500 ni, jagalah anak. Apa hal lagi? Kan saya bagi tiap-tiap bulan. Mak bising besar. Seorang ibu melahirkan tuannya, anak belagak macam tuan. Dengan anak tu kena ingat, mak ni tolong jaga anak ni. Kita tolong bagi ni mak, bukan nak bayar mak dia. Ni hanya saja bagi hadiah kat mak, tahu tak mampu nak bayar mak sampai bila-bila. Macam tu. Tu belum cerita lagi, dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Faham tak? Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Orang lelaki dah tak ramai, kau sibuk nak buang senapang kau tu. Tak faham sangat lagi. La ilaha illallah. Aku tengok pun aku tahu dia lelaki ke perempuan tu. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Apa teruk sangat perempuan macam tu? Kalau perempuan tak cakap macam tu, betul tak? Perempuan ada akan cakap, aku akan buktikan aku boleh mengandung. Itu kan perempuan cakap macam tu. Kalau perempuan dia diam je. Perempuan yang belum ada rezeki mengandung pun diam je. Sekali dia pun perut dah besar. Wah, dah ada orang baru nampak on the way. Nampak? Iya. Aduh, teruk betul perangai. Tu dia kata asrafu ala anfusihim tadi, melampaui batas atas diri mereka sendiri. Tak pening ke kepala? Dekat KLA elok pakai jubah, tiba-tiba depan Kaabah pakai telekung. Tak pening kepala? Tapi bukan orang Malaysia tu. Orang Australia ke orang Thailand macam tu lah. Saya tak nak balik Malaysia, peduli apa aku. Kau tak balik Malaysia? Itu je. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Apa sambungannya? La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini pesan kat semua. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah nak mengampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bacakan ayat ini untuk semua orang yang dah banyak buat hal. Itulah ayatnya. Tuhan nak ampunkan dosa kita semuanya. Bila kita bertaubat, kita sedar cukup kesalahan yang kita buat dulu. Anak-anak kita didik, jaga elok-elok. InsyaAllah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kejar akhirat. Dan pesanan saya, pertama, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kedua, Nabi pernah sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut manusia yang paling kaya
adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajar bersyukur, itulah bahagia. Orang bersyukur akan bahagia. Percaya dekat saya. Kan? Apa lagi? Nabi juga sebut tangannya di atas lebih baik daripada tangannya di bawah. Memberi lebih baik pada yang menerima. Sedekah, bagi bantuan, tolong orang, itu semua tangannya di atas. Lebih baik pada tangan yang menerima. Dan Nabi juga pesan, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Maksudnya apa? Tengok orang yang lagi susah daripada kita. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Seterusnya, syukur adalah merupakan vaksin yang lagi power daripada AstraZeneca, Sinovac dan Pfizer. Kenapa? Syukur ini adalah vaksin untuk penyakit tamak, penyakit sombong dan penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak habis-habis dengki. Macam mana dia boleh naik pangkat? Tak puas hati aku. Jangan. Buang. So syukur, kita akan berlapang dada. Berlapang dada. Pesan, jaga adab. Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Nabi kata, adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahli, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan bahagia. Hidup kita ini antara dua, antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. B dan D, antara B dan D, tengah-tengah dia apa? C, iaitu kita ada choice. Buatlah pilihan yang terbaik. Ingat, hidup kita ni biarlah berhikmah. Menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Sedikit ilmu kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biarlah mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Faham tak maksud dia? Kalau mati kena tangkap rimau, steady lah. Kau bergumpal dengan rimau tu sampai mati, sampai 3 keturunan tak habis sebut, atuk mati lu bergumpal dengan rimau. Tapi kalau mati, gigit ke anjing melupu-melupu mati berpondo. Nyan, maruah nak kena jaga. Maruah nak kena jaga. Jaga adab. InsyaAllah kita akan bahagia hidup kita di dunia dan di akhirat. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun bual bicara hari ini sudahlah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.